Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni saya akan buat satu lagi gerak kerja untuk bagi tahu anda bagaimana caranya bila mana kita diberi ruang kan untuk buat posting ataupun buat bahan di bahagian komen untuk orang lain. Mungkin kan bukan rumah kita ataupun rumah orang lain, orang tu lain minta kan. Jadi kali ni saya tunjuklah beberapa cara. Sahabat kita ni dia menguruskan harta pusaka dan merancang wasiat. Jadi ada hibah sekali lah. Jadi saya bagi tahu dengan dia, gambar tu okey, tak ada masalah. Saya tak ada masalah buat gambar tu. Cuma apa yang perlu adalah dia punya teks tu kena panjangkan sikit. Jadi saya buat contoh. Contoh ayat tepek iklan di komen orang lain, boleh letak gambar hampa sekali. Kita guna contoh khidmat urus harta pusaka ni. Jadi contoh yang saya bagi dekat sini adalah apa dia? Contoh ayat yang mana saya buat dekat situ, harta pusaka hanya milik orang yang bertanggungjawab. Mungkin dia boleh elaborate lagi lah. Ni sebagai contoh. Harta pusaka, wasiat dan hibah adalah milik semua orang. Dia kata kan? Contoh macam tu. Orang yang bertanggungjawab. Awak dan kita semua pasti akan mewarisinya. Saya sedia bantu uruskan dari penyediaan dokumen, submit semua urusan sampai siap tuntutan saya sediakan. Percuma sesi detail, cara settlekan. Khas untuk anda hari ini, kan? Uruskan segalanya. Saya dah terbalik sikit ayat tu, minta maaf. Usah malu dan segan, saya free sekarang dan nak bantu anda. Call atau WhatsApp, tengah malam pun saya angkat. Kalau tengah tidur je saya tak angkat. Nampak? Saya ada buat lawak kat situ kan. Kemudian ayat dia saya tulis nombor telefon 0123456789. Ni nombor 100% percuma. Sesi cara settlekan. Saya Tuan Nizan Syafi'i, pegawai handsome. Settlekan urusan harta pusaka sampai tertuntut. Jadi sebenarnya daripada gabungan ayat-ayat ni, saya cuba menggunakan bahasa-bahasa. Yang pertama, saya bagi tahu target market saya nak buat apa. Harta pusaka hanya milik orang bertanggungjawab. Jadinya bila saya buat ayat copywriting untuk sahabat kita ni, saya bagi tahu terus terang je saya buat apa. Lepas tu saya bagi tahu apa maksud di sebalik perkara yang saya nak sampai ni. Semua orang ada tanggungjawab dan mereka perlu buat. Tapi saya letak situ ayat awak dan kita semua pasti mewarisinya. Saya nak bagi tahu setiap benda yang kita buat ni mewajibkan ataupun mengharuskan kita mengarah kepada benda tu. Saya sedia bantu uruskan. Nampak tak? Saya sedia bantu uruskan. Saya gunakan ayat saya sedia bantu uruskan supaya orang tak terasa yang macam saya ni tengah menjual sangat. Dari penyediaan dokumen, saya bagi tahu secara ringkasnya. Daripada gambar tu dia ada nak panah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru selesai kan. Tapi saya ringkaskan dalam bentuk apa? Saya sediakan dokumen, saya submit semua urusan sampai tuntutan saya sediakan. Dekat sini saya nak bagi tahu setiap benda yang diuruskan itu saya ada 3 step saja. Saya sediakan dokumen, submit semua urusan tersebut dan saya siapkan. Kemudian apa lagi saya buat? Saya bagi tahu percuma sesi detail. Bila saya sebut pasal percuma sesi detail, dia automatically akan bagi tahu dengan orang lain bahawasanya saya sedang bagi sesuatu sesi yang percuma. Jadi mereka terasa macam percuma je. So, dia ada niat untuk nak bantu. Khas untuk anda hari ni. Khas tu maksudnya saya spesifikkan siapa yang saya nak. Usah malu, usah segan, dan dekat situ saya ada buat lawak sikit kan. Kalau tengah tidur je saya tak angkat. Tapi kalau tengah malam saya angkat. Sebenarnya saya nak bagi mereka rasa macam tenang dalam keadaan nak buat apa-apa saja saya boleh bantukan dalam keadaan apa. Saya ni chill-chill je orang dia. 1% saya tekan lagi sekali nombor telefon saya dan sesi ni percuma sekali lagi dan saya letak kat bawah tu kan. Nampak tak ada sedikit emoticon, ada sedikit ayat yang overclaim. Tapi overclaim tu lebih kepada humor untuk orang rasa senang dengan saya. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, bila kita buat sesuatu copywriting yang mana menjurus ke arah duduk ramai-ramai, nak buat iklan di tempat grup-grup ataupun di komen-komen dan sebagainya, anda perlukan sesuatu yang ringkas. Tetapi dalam ringkasan tersebut anda kena bawa sesuatu benda yang menarik perhatian orang membacanya dan mereka tersentap ataupun mereka terasa kita ni tidak ada rasa nak menjual sangat. Kita ada rasa orang yang macam simple-simple je, chill-chill je kat situ kan. Dan kalau anda tak nak buat chill-chill, anda boleh buat direct terus, tak ada masalah. Cuma ayat-ayat yang anda perlu susun adalah ayat-ayat yang menjurus ke arah siapa target market kita, apa yang anda buat secara ringkasnya. Tidak perlu dalam gambar tu letak 8, walaupun dia orang tengok ada 8 jenis step, tapi anda ringkaskan step tu macam mana dan bagi tahu sesi ni adalah sesi percuma. Sebab apa? Sesi percuma ni memberi impact kepada semua orang. Sebab barang percuma ni memang daripada dulu sampai sekarang, perkataan percuma ni memang semua orang suka. Lepas tu anda bagi tahulah sesi tu nak ada call siapa dan sebagainya, dan kena
kuatkan CTA tersebut. Jadi saya harap anda belajar sesuatu daripada apa yang saya beritahu kepada anda ini. Moga anda pun boleh buatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya buat ni. Jadi insyaAllah jumpa lagi dalam sesi Kopi Chat by Tuan Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.